Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan rahmat dan bulan pengampunan. Mudah-mudahan kuliah saya yang ke-302 ini, insya-Allah, dengan berkat dan karamah putra Bani Tamim, dengan berkat dan karamah Imamul Mahdi, dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kuliah pada petang ini akan memberi manfaat yang besar kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan direzekikan dengan iman Islam secara istiqamah hingga ke akhir hayat hidup kita, dan mudah-mudahan kita mati meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Tajuk pada petang ini yang saya ingin kongsikan adalah akibat dosa tidak dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandanglah dosa itu amat besarnya, sekalipun dosa kecil sahaja. Kerana kalau Allah tidak ampunkan, ia tetap ke neraka. Dosa adalah kemurkaan Tuhan. Selagi di dalam kemurkaannya menjadi hijab pada seseorang hamba. Oleh itu, jika terbuat dosa, cepat-cepat memohon ampun kepadanya. Kalau tidak, ia tetap menjadi hijab untuk mendapat hidayah daripadanya. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai umat Islam kena pandang dosa tu besar. Kenapa nak pandang dosa tu besar? Sebab dosa ini kalau tidak ditaubatkan, kalau tidak diampunkan, ia akan membawa kita ke neraka. Bila dosa ini menjadi sebab membawa kita ke neraka, ia adalah satu persoalan yang cukup besar. Sekalipun dosa kecil sahaja. Dosa kecil yang kita lakukan telah bertahun-tahun berlalu lamanya. Tetapi andai kata dosa kecil itu tidak ditaubatkan dan tidak diampunkan, ia tetap ke neraka. Neraka ni, tuan-tuan, panasnya Masya Allah, Subhanallah, wal-iyazubillah. Bila disebut dosa, ia adalah kemurkaan Tuhan, menjadi sebab untuk Allah marah kepada kita, tidak redha kepada kita. Dan ia menjadi hijab pada seorang hamba, pada kita yang beragama Islam. Jadi hijab, jadi halangan. Sebab itulah bila kita buat dosa, buat salah, kita kena cepat-cepat memohon ampun. Kalau kita tidak cepat-cepat bertaubat, maka kita masih ada lagi dosa, dan dosa itu menjadi hijab, menjadi istidraj. Dan kalau kita mati semasa kita berdosa itu, matilah kita dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi, persoalan dosa ini adalah satu persoalan yang serius sebenarnya. Kita yang namanya manusia ini seringkali melakukan kesilapan, kesalahan yang sengaja begitu banyak, yang tak sengaja pun banyak,
yang terang, yang tersembunyi, dan macam-macam bentuk dosa yang telah kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkatan ini, marilah kita semua insya-Allah berazam, bertekad, berniat untuk meninggalkan dosa-dosa. Marilah kita recall semula. Kita mengingatkan semula dosa-dosa kita yang silam. Sejarah hitam kita. Untuk kita benar-benar bertaubat. Dan tidak melakukannya untuk kali yang kedua dan seterusnya. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita melakukan dosa, rahmat dan kasih sayangnya terputus dari kita. Ini bermakna apabila kita melakukan kesilapan, melakukan maksiat atau dosa, maka kita tidak mendapat rahmat atau kasih sayang. Tapi bagaimana pula umat Islam hari ini yang seolah-olah mendapat banyak nikmat, banyak rezeki, kesihatan badan, harta benda yang banyak, wang yang banyak. Apakah itu bukan rahmat dan kasih sayang? Kita kena ingat, apabila kita tetap melakukan dosa, apabila kita tetap berada dalam dosa dan maksiat, dan kita tidak bertaubat, dan dosa-dosa kita masih belum lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya kita sebenarnya jauh dari rahmat dan kasih sayangnya. Walaupun pada zahirnya berbagai nikmat, berbagai bentuk rezeki yang kita dapat, wang yang banyak dan sebagainya, termasuk kesihatan, tetapi itulah istidraj namanya. Maknanya walaupun kita dapat rezeki, dapat kemewahan, sihat tubuh badan, tetaplah kita dalam kemurkaan Tuhan. Kenapa? Sebab dosa. Bila sebut dosa, ia adalah kemurkaan Tuhan. Bukan bila sebut dosa, maknanya Allah sayang kita. Macam mana kita buat dosa? Kita memang ada dosa, hari-hari buat dosa. Jadi adakah itu makna Allah sayang pada kita? Sedangkan dosa tadi membawa kepada pengertian kalau kita tak diampunkan dosa kita tadi, kita akan masuk ke neraka. Bila kita nak dicampakkan ke dalam api neraka, bermakna Allah sedang marah dengan kita. Jadi apa pun yang Allah bagi, termasuklah oksigen, termasuklah apa saja, nikmat seharian, nikmat yang kita nikmati hari-hari, itu semua masih lagi dalam bentuk yang Allah benci sebenarnya pada kita. Allah murka pada kita, atau disebut sebagai istidraj. Jadi selama di dalam kemurkaan Tuhan, atau selama kita berada dalam dosa dan maksiat, segala yang diberi termasuk wang gaji kita, istidrajlah darinya. Atau sepanjang masa itu, apa pun yang diberi sebenarnya adalah dalam kemurkaannya. Apabila yang kita dapat di waktu kemurkaannya itu, segala apa yang kita miliki, maka itulah yang dikatakan sudah hilang barakahnya. Bila sudah hilang barakahnya, hilang keberkatannya, ia akan menjadi bala sebenarnya kepada hamba-Nya. Ia akan jadi bala kepada hamba-Nya. Jadi bagi orang Islam yang mukmin, bagi orang Islam yang bertakwa, tentulah perkara ini sangat-sangat menakutkan. Tentulah perkara-perkara ini sangat dia tidak mahu berlaku pada dirinya. Jadi orang yang dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan istidraj, dalam keadaan dirinya masih dalam kemurkaan Tuhan, sebenarnya ketenangan sudah tidak ada. Kalau dah kahwin, keharmonian rumah tangga pun hilang. Jiwa sentiasa saja hendak berang. Kalau ada duit, mewah, kaya, macam ada benda yang tidak kena. Sekalipun pandai, cerdik, jiwa panas, gelisah sahaja.
Ini kesan daripada dosa. Kesan daripada maksiat. Kesan daripada kita masih lagi melakukan dosa. Kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau berhenti melakukan dosa. Apa saja yang dibuat, rasa serba tak kena. Kalau kita gelak ketawa, maka gelak ketawa hanyalah pura-pura. Bila keseorangan, jiwa gelisah mula tiba. Kenapa tuan-tuan? Macam tu teruk sekali, inilah dia akibat daripada dosa. Belum lagi di akhirat, kena seksa, kena azab dalam api neraka. Yang sangat panas. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar. Keseronokannya hanya luar-luarnya sahaja dalam menderita. Kenapa? Akibat dosa. Jadi, orang yang berdosa, yang terlibat dengan maksiat, suka dengan maksiat, seronoknya hanya pada lahir sahaja, dalamnya menderita. Begitulah kesan dari dosa yang tidak dibersihkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi diberi peluang untuk kita memburu berkat, memburu rahmat, memburu pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Marilah kita banyak muhasabah diri. Marilah kita banyak merenung akan nasib kita, apa yang berlaku di hari akhirat nanti. Kita jangan ingat bahawa umur kita akan mesti panjang, akan berada lagi di tahun hadapan dan seterusnya. Boleh jadi inilah bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Jadi marilah kita sama-sama insafi. Marilah kita takut dengan dosa. Bila kita takut dengan dosa, bermakna kita ada peluang untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kunci untuk takut daripada melakukan dosa adalah dengan takut kepada Allah. Hanya manusia yang benar-benar takut kepada Allah, dia akan takut melakukan dosa. Sama ada dosa sesama manusia ataupun lebih-lebih lagi dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ampun maaf daripada saya. Sekian kuliah saya pada petang ini dan kita akan sambung lagi dengan kuliah yang lainnya. Muslimin muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kata putra Bani Tamim, Wazir Al-Mahdi dalam madahnya, Mutiara kata, apa katanya? Saya petik di sini. Saya bacakan tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kekayaan dan kesenangan, kalau diberi dengan cara rahmat, ia akan diberi barakah. Sekiranya ia diberi secara istidraj, ia akan dilaknat dan akan berlaku nanti bermacam-macam masalah yang menyusahkan. Jadi marilah kita muhasabah sama ada kekayaan, kesenangan, duit yang kita dapat, rezeki yang kita perolehi ini, sama ada ia benar berkat atau istidraj. Seterusnya, ramai di antara kita, sama ada orang biasa atau ustaz atau alim ulama dan seterusnya, kita ini tak kira peringkat mana pun, label mana sekalipun, sekiranya kita boleh merujuk kepada Al-Quran dan hadis, yakni boleh membawa nas-nas dan dalil-dalil, tidak semestinya sikap kita dan tindak tanduk kita mengikut Al-Quran dan hadis. Ini kita kena faham. Tapi ada orang yang boleh bersikap dan bertindak mengikut Al-Quran dan hadis, walaupun dia tidak dapat mendatangkan nas atau dalil, kerana tidak semua orang hafaz Al-Quran dan hadis.
Dengan kata lain, bahawa tidak semestinya orang yang lancar di mulutnya bacaan Al-Qurannya dengan mendatangkan dalil-dalil sama ada dari Quran ataupun hadis, seorang yang alim, seorang ulama, tidak semestinya ia boleh bersikap terhadap apa yang dikehendaki oleh Al-Quran ataupun hadis. Tetapi boleh jadi ada orang biasa, orang awam yang tidak alim, yang bukan ustaz sekalipun, yang bukan da'i, tetapi dia beramal dengan ajaran Islam, beramal dengan sunnah Nabi. Dia tak pandai, dia tak ingat hadis, dia tak ingat dalil-dalil Al-Quran, tetapi sikap dia, maka inilah orang yang lebih baik lagi daripada orang yang alim kerana tidak beramal dengan ilmunya. Seterusnya lagi, kata putera Bani Tamim, pembaziran wang, banyak orang terasa satu kerugian. Bila sebut rugi, terkait dengan wang ringgit. Tapi sebenar-benarnya, pembaziran masa, jarang orang terasa satu kerugian. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal as, demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Wal as, innal insana lafi khus, manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi bukan senang untuk kita tidak membuang masa. Kita boleh sendiri dapat merasakan tepuk dada, tanya iman diri kita sendiri, tak payah orang lain. Berapa banyak dah kita membuang masa hari-hari, daripada dulu, sejak balik lagi sampai hari ni, banyak membuang masa. Jadi marilah kita menggunakan masa dengan mengisinya dengan niat, dengan nawaitu, sekalipun tidur, sekalipun masa makan, sekalipun sedang berhibur, dengan niat-niat yang dibenarkan oleh Islam. Dengan itu, semasa kita berhibur, semasa kita bersenam, semasa kita makan minum, semasa kita buat apa saja, kita berada dalam keadaan ibadah, insya-Allah. Dan yang terakhir, pembaziran masa yang dilakukan oleh manusia lebih banyak berlaku daripada pembaziran wang ringgit. Saya ulangi semula. Pembaziran masa yang dilakukan oleh manusia lebih banyak berlaku daripada pembaziran wang ringgit. Tapi banyak orang tidak terasa. Yang terasa bila membazir wang ringgit. Ini banyak yang kita terasa. Tapi tidak terasa dengan pembaziran masa. Bahkan hampir-hampir semua orang terlibat dengannya. Sebab itulah dalam Islam ni ada niat. Innamal a'malu binniyat. Dengan niat itu mudah-mudahan apa saja yang kita buat disertakan dengan niat yang baik, maka mudah-mudahan kita diberi pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah kuliah saya yang ke-302 tak silap saya. Dan hampir dah 313. Apa yang saya sebutkan di sini, orang kata saya ni begitu ta'asub dengan yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad ataupun Abuya. Maka saya nak betulkan, sebenarnya orang itu atau sesiapa saja, kalau mereka benar-benar menghayati, menjiwai, mendengar dan faham kuliah saya daripada mula sampai akhir, apa yang saya nak bawa itulah apa yang diperjuangkan oleh Abuya, itulah Islam yang sebenar. Bukan nak bawa kepada Abuya. Itu salah faham. Bila saya menceritakan tentang peribadi Abuya, tentang perjuangannya, kepimpinannya, jamaahnya, kehebatannya, karamahnya, semua ini menceritakan yang ada kaitan dengan Islam. Sebenarnya nak menceritakan kehebatan Islam diperjuangkan oleh orang yang jujur, yang bertakwa, iaitu Abuya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya bila kita memperjuangkan Islam, kita tidak bawa kepada diri kita. Macam saya, kita bukan nak bawa kepada peribadi Abuya. Bila orang dah menghayati, tahu peribadi, ciri-ciri peribadi Abuya itu, maka mereka akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Lalu itulah
Bila kita banding dengan Islam, itulah yang sebenarnya Islam. Sebab apa? Yang orang lain tidak memperjuangkan Islam yang sebenar. Abuya ni daripada nasabnya, keturunannya, daripada dia kecil lagi, keluarganya, datuk neneknya yang terdiri daripada wali-wali Bani Tamim, kemudian jamaahnya yang berkembang maju di persada dunia. Ni contoh-contoh buat kerja Islam. Bukan nak bawa orang kepada jamaah dia, tidak. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya nak mengajak manusia umat Islam khasnya di Malaysia ini dan umumnya di dunia ini nampak ini Islam yang sebenar. Sebab apa yang Abuya perjuangkan itu adalah Islam yang sebenar. Ini sebenarnya. Jadi kalau orang kata banyak kali lagi kata Abuya tu dah mati, yang dah jadi arwah sudahlah. Ini adalah orang awam. Saya anggap orang yang jahil, orang yang ngaji tak habis, orang yang tak faham tauhid, orang yang tak tahu akan kuasa Allah, orang yang bertuhankan akal. Saya dah banyak kali bagi tahu bahawa Abuya itu adalah wali Allah. Bila dia itu wali, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dia dianugerahkan beberapa keistimewaan. Dan kebetulan pula dia sebenar-benarnya adalah Fatah At-Tamimi, iaitu pemuda Bani Tamim. Maka pemuda Bani Tamim ini menurut hadis dia akan memerintah, kemudian baru diberi kuasa kepada Imam Mahdi. Jadi kalau dia dah mati lebih awal, mana dia Fatah At-Tamim atau pemuda Bani Tamim? Fatah At-Tamim itu mana? Jadi masalah kita ni adalah kita yang duduk di bawah, duduk di bawah tempurung. Macam katak duduk di bawah tempurung. Kita dengan dunia kita. Kita dah tak mau terima maklumat yang lain. Kita rasa apa yang kita pegang, kita perjuangkan senantiasa benar. Tak betul macam tu. Kita kena kaji. Kita kena berfikiran waras. Kena broad-minded. Kena luas pemikiran kita. Barulah kita boleh berlaku adil dan jujur. Sebab itu tuan-tuan, sebelum terlambat, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, sebelum terlambat, tuan-tuan kajilah buku-buku yang Abuya tulis, sajak-sajak je, artikel, minda, segala macam buah fikiran beliau yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kalau tuan jujur, tuan akan insya-Allah dapati bahawa Abuya itu seorang yang hebat, yang luar biasa. Memang dia adalah seorang wali Allah, wali besar, bahkan ketua wali. Tapi andai kata hidayah dah tak dapat, nak tolak juga, nak buat macam mana? Dah belum lagi dapat hidayah. Bukan saya yang bagi hidayah, saya pun risau diri saya ni, saya tak tahu di penghujungnya saya macam mana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, marilah kita sekali lagi sama-sama di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, janganlah kita zahir saja bangun malam, puasa, sunat tarawihnya dan baca Quran, selawat, zikir dan macam-macam yang lain kita buat. Tapi sebenarnya kita membenci kebenaran. Kita menentang kebenaran. Jadi kebaikan yang kita buat itu belum sempurna lah. Begitu. Jadi ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan puasa kita insya-Allah diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan dosa-dosa saya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun maaf dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.